الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. Kita menjunjungkan perintahan Allah sebagai Rabbul Izzah, Rabbul Alamin, Tuhan yang menciptakan kita, yang mengadakan segala-gala. Dan hendaklah kita menjauhkan diri kita daripada perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala murkai kita, supaya kita boleh bahagia di dalam hidup pada dunia dan kita boleh kekal selamat pada hari akhirat nanti yang tidak ada mustahil kita kena pergi. Dunia sebagai tempat yang Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan manusia daripada kalangan anak Adam alaihissalam, setelah daripada Nabi Adam alaihissalam bersalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan tidak sengaja, bahkan daripada was-was hasutan daripada syaitanir rajim yang menyebabkan Adam alaihissalam keluarnya daripada syurga Allah subhanahu wa ta'ala mari kepada ini dunia. Maka kita sebagai anak Adam pastilah kena tahu, kata kita didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada ini dunia bukan kerana kita nak menetapkan diri kita di sini, bahkan kita akan kembali kelik pula kepada rumah kita asli, iaitu syurga. Dengan sebab itu niat kita, tasak kita, tujuan kita yang kita ada di dalam diri kita ni, kita nak letak di mana? Nabi SAW sebagai qudwah, sebagai rasul yang datang kepada ini dunia supaya nak mengajakkan manusia kepada jalan yang lurus, jalan yang sedia, jalan yang kekal abadi, jalan nak berinya manusia dapat bahagia dunia maupun di akhirat nanti. Dia bawa datang mari perintahan daripada Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dengan sebab itu kita sebagai umat Islam, tak kira bangsa bahasa mana-mana pun, pasti kita kena mengadakan, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat kita nak ikut dan nak turut. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah firman di dalam Al-Quran, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa datang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terimalah, ambillah dengan dua-dua belah tangan kita. Kerana itu kata itu ajaran tidaklah nak dapat habuan apa-apa daripada kita. Bahkan Nabi tak ada dapat habuan apa-apa pun daripada kita, daripada harta benda, daripada pangkat, daripada kelebihan dunia, tidak. Bahkan dia tetap kata in ajriya illa 'ala Allah, iaitu ganjaran itu, ganjaran aku ini terhenti di atas Allah Subhanahu wa taala. Apakah
yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa ma qaddara lah. Hadis ni hadis sahih daripada riwayat Al-Imam Tirmizi keluar di dalam sunannya, sebagaimana yang dibawa datang kepada kita oleh Anas ibni Malik sebagai sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ni nampak kata pandai, nampak kata pendek, akan tetapi kalau kita boleh faham dengan sebenarnya, kita akan boleh menyelesaikan masalah hidup banyak perkara. Kerana sifat manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala rayak kepada keaslian dia tamak. Dia tamak perkara. Apabila manusia tu tamak, di situlah menimanya perkara-perkara yang kita itu tak mau. Daripada kezaliman, daripada kerugian, daripada perkara yang menyusah, daripada perkara yang manusia itu tak meredai. Dengan sebab manusia sendiri tidak memahami akan hakikat bagi diri dia dan hakikat bagi manusia, hakikat bagi dunia, dan juga dia tu nak pergi kana dia tak tahu. Dia hairan, dia pening, dia mabuk, dia adalah, kalau kita kecek bahasa tepat mana kaya tak tahu gapo. Dengan sebab itu Nabi SAW kata kepada kita, kata man kanatil akhiratu hammahu. Cuba kita tengok, Nabi nak royak kepada kita, nak hajar kita supaya nak keluarkan hati kita daripada perkara yang sepik dunia ni kepada perkara yang luah, perkara yang seni. Dalam syurga kita nak dapat nikmat, akan tetapi dalam dunia nak boleh sekut samah pun kita kena letih, kena penat, kena berbagai-bagai cara supaya kita nak menghasilkan perkara-perkara tersebut. Dengan sebab itu, kita sebagai asal bakar daripada syurga, tak mungkin sama sekali Nabi nak lepaskan kita hidup dalam dunia yang lekeh ini, tapi tak tahunya dunia ni gapo dia. Tak tahu kata kita nak pergi kana, tak tahu kata kita mari apa. Ini tujuan yang makna ahlul jannah, maka dia itu akan kekal juga duduk dalam syurga. Kalaulah kita kena masuk dengan nasallallahu taala as-salama wal afiyah, maka kita pakai kekal juga dalam neraka tak mati. Dengan sebab itu, kita hidup pakai umur ni, hak Tuhan wi kita ni bukan sia-sia. Bukan dalam arti kata kita nak pakai umur kita lagu mana pun tak apa. Itu orang tak kenal dunia, tak kenalnya hakikat hidup dia. Rugi, khasirat dunia wal akhirah, zalika huwal khusranul mubin. Rugi dunia dan rugi akhirat. Orang lagu ni lah orang yang rugi sekali. Dengan sebab itu, siapa dia yang ada qasak dia, niat ad-darul akhirah. Ad-darul akhirah makna kata dia buat gapo-gapo apa dalam dunia, ya ingat hari akhirat. Gerak geri dia daripada perbuatan dia, daripada bangun tidur kepada tidur, daripada tidur kepada bangun pula, dia ad-darul akhirah, senantiasa dia ingat ad-darul akhirah. Maka orang yang ada sifat dia, hati dia lagu tu, qasak dia lagu tu, Tuhan wi gapo ke dia, ja'alallahu ghinan fi qalbihi. Allah Ta'ala akan diri dia, umat manusia, kaum keluarga dia, jiran dia, kawan dia, sebab hati dia senantiasa ada al-akhirah. Orang lagu ni, dia berasa puas hati. Dia kerja pun dengan cara puas hati, dia duduk pun dengan cara puas hati. Dengan sebab apa kita tengok dia rasa tenang. Terkadang kita tengok kepada orang, kita tengok Tuhan wi kemewahan kepada dia, kita rasa kata dia senang. Sebenarnya tak. Senang-senang ni timbul daripada hati, al-qalb. Dengan sebab itu, nak hasilnya hati jadi tenang, kita kena buat lagu mana? Nabi kata, man kanati al-akhiratu hammahu. Kena menjadikan akhirat tu sebagai matlamat hidup. Go kita nak pergi. Tak ada siapa dia yang kita boleh tengok atas muka bumi ni, kekal atas muka bumi ni ada. Tak ada. Manusia boleh tengok dengan mata kepala perkara tersebut, akan tetapi lalai. Sifat ghafilun. Sebab tu saya kata wala takum minal ghafilin. Jangan jadi kita orang yang lalai. Lalai ni mana mabuk dengan dunia, mabuk dengan suasana, mabuk dengan orang sekelilingi, mabuk dengan pangkat, mabuk dengan harta benda, berbagai-bagai mabuk. Semua perkara tu Allah Ta'ala tak larikan kita.
Nak milik tak ada masalah. Akan tetapi jadilah perkara tadi itu fima ataqallahu daral akhirah. Apa hak tahu pada kita? Iaitu kita jadikan matlamat kita darul akhirah, hati kita baru tenang. Ja'alallahu ghinan fi qalbihi. Kemudian wa jama'a lahu syamlah, wa jama'a alaihi syamlah. Dan Allah Subhanahu wa taala bawa datang semua perkara hak kita buat dunia kita nak hasil sebagaimana amal ayat tadi, sidang Jumaat yang dirahmati, bukan mudah kita nak hasilkan dia. Tetapi orang yang ada niat seumpama apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam raya, dunia akan datang kepada dia dengan cara mudah. Dunia akan datang kepada dia dengan cara lemah lembut kepadanya. Tuhan akan hipau perkara yang jadi payah, mudah bagi dia. Perkara yang payah tetapi mudah bagi dia. Pia buat gitu. Allah Subhanahu wa taala buat sebab apa? Sebab berlakunya di hati dia tadi, dia letakkan akhirat sebagai go dia. Mudah bagi dia. Hak payah jadi mudah. Kita tak suka-suka kata dia nak boleh. Tak suka demo ni nak boleh nikmat ni. Sebab apa boleh nikmat tu? Kerana hati dia sebab dia bergantung molek dengan Allah Taala dan tahunya kata akhirat itu ada. Kemudian Allah Ta'ala kata wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dunia akan datang kepada dia sedangkan dunia tu datang dengan cara mudah bagi dia. Nak urusan gapo, nak pangkat gapo, nak nyope semano, kemewahan dunia, Allah Ta'ala akan bawa datang kepadanya dengan cara mudah. Tetapi perkara tersebut tadi tak boleh nak berlaku. Tak boleh kita boleh tengok mata kepala, malaikat kita kena coba diri kita dengan hadis Nabi royak ni. Bagaimana kita nak rasakan satu perkara kalau kita tak kecap? Ini logik akal dengan cara mudah-mudah. Juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dok dikata kita yakin ke tidak. Kalau kita yakin, kita wa amma apa hak kita dengar. Terkadang kita dengar banyak orang tu mengajar apa kita dengar, orang ni khutbah apa kita dengar. Akan tetapi hasil daripada kita dengar, adakah kita mari buh dalam hati kita, mari bubuh di dalam hidup kita? Ini tepat yang kita kena tanya diri kita. Satu lagi sebaliknya mereka yang meletakkan dunia sebagai tujuan hidup. Allah kata yang nak duduk dah dunia ni tak mati-mati dah. Sedangkan Rasulullah cuming tiap-tiap hari, tiap-tiap tahun tengok gambar, adalah perbezaan. Tahun dulu nampak muda sikit, tahun ni nampak tua sikit. Tapi tak khabar. Lalai. Dengan sebab apa? Dengan sebab al-jazibiyatid dunya. Tarik ke dunia ni, rebah. Orang alim boleh rebah. Orang soleh boleh rebah. Orang yang atriya, ada sifat takwa, boleh rebah. Dengan sebab tarik ke dia. Jangan buat main dengan dia. Dengan sebab itu kita kena tahu. Ilmu sahaja yang boleh nak menyelamatkan kita daripadanya. Nabi kata, وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ, menjadikan dunia sebagai go matlamat dia, جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ, Allah Ta'ala akan jadi depan mata dia perkara berasa tak cukup. Ada harta berjuta-juta, ama kena orang kerja sehari boleh 200-400 ribu, serah 500 ribu, tapi tak rasa cukup. Duk deki kepada anak kali pula tu. Hadap kerja sekali dengan dia. Kalau anak kali dia beli baju mahal sikit, molek sikit, jadi berdeki. Dia tak khabar kata dia boleh tiap-tiap bulan, tiap-tiap kali dia menega 400-500 ribu, sampai ke sejuta pun ada. Orang ada kerja kedamah, kedap berapa di dalam bandar, dalam berapa nama, rasa tak cukup. Kenapa? Kerana hati dia semata-mata dunia. Tak jadikan dunia sebagai tempat dia. Bukan tempat dia, kita tak muka tak kena pada tempat, itu panggil zalim. Dengan sebab itu Tuhan menjadikan berasa tak cukup. Dengan sebab itu kita sendiri, kalulah kita orang mengaji, tapi guna ilmu untuk carikan habuan dunia, berasa tak boleh nak tengok orang yang lebih pada kita. Berasa berdeki mari, berasa tak sedap hati, berasa sebab gitu, sebab gini. Ya masalah. Dalam perniagaan pun sama, dalam kerja pun sama, dalam muamalat gaul pun serupa. Sebab dunia ni dia terserah. Wa usyriba fi qulubihim. Jadi hati itu termakan dengan ad-dunia. Tapi kita nak duduk dalam dunia, tetapi kita nak kontrol lagu mana. Sebagaimana guru-guru kita kata, orang menyakit nak buat lagu mana, nak duduk dengan menyakit we kena. Nak lari pada menyakit tak nak lari dah, tetapi kita nak
jagakan dia, tak sewi dia itu jadi luklan, tak sewi dia itu jadi intishar, jadi tersebar di dalam jasad kita. Nas'allahu ta'ala as-salama wal afiyah. Kemudian wa farraqa alaihi syamlah, dia dak berasa boleh, berasa tenang hati dengan sebab-sebab yang dia berlaku, tapi perkara itu lari belaka daripada dia. Banyak kita tengok hari ni orang yang menjadikan dunia sebagai matlamat hidup, dia berasa kata kalaulah dia calon diri dia, ia akan benih, ia akan boleh, orang pakai pilih dia gitu dan gini sebagainya. Tapi itu baik natijah jatuh tak dapat. Habis banyak mana duit, habis banyak mana tenaga, habis banyak mana harta, tapi tak hasil. Sebab apa? Tuhan kata wa farraqa alaihi syamlah. Hak dia duk berasa kata mudah, Tuhan jadi payah bagi dia. Kemudian walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lah. Ha ni hak berat lagi. Lagu mana sidang Jumaat yang dirahmati, iaitu tidak datang dunia kepadanya malaikat apa yang Allah Taala kurniakan, Allah Taala takdirkan bagi dia. Dengan sebab itu kita kena tahu kata tujuan yang kita hidup di atas muka bumi ini. Apakah tujuan? Kita nak guna lagu mana hidup kita nak guna lagu mana dunia, akhirat kita sebagai matlamat. Itulah orang yang pahal sungguh akan hidup pada dunia. Dia akan hidup dengan tenang, hidup dengan sejuk hati, sejuk mata. Sejuknya apabila diri manusia itu jadi sejuk, masyarakat pun akan jadi bahagia, tidak bahaya sama sekali. Itulah sedikit daripada pengingatan pada tengah hari yang mulia ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi 'azza wa jalla wa bi ta'atihi la'allakum tuflihun. Sidang Jumaat yang dirahmati sekalian, marilah sama-sama kita mensahutikan perintah Allah Ta'ala, dan kita itu kerja apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintah kepada kita masa yang kita ada, yang masa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan umur kepada kita, dan kita menjauhkan perkara yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala murka kepada kita. Karena perkara yang murka kepada Allah Ta'ala murka, itu tak lain tak bukan perkara yang bahaya bagi kita, perkara yang mudarat bagi kita, tetapi akal fikiran manusia tak mengetahui apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tegah. Berasa kata perkara yang Allah Ta'ala tegah jadi susah bagi kita. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata huffatil an-nar bisyahawat, dilikungkan syurga itu dengan perkara yang diingini oleh hawa nafsu. Maka hawa nafsu kita letak pada tempat dia supaya dia itu tak memunahkan hidup kita. Dan huffatat dilikungi akan asyurgatu bil makarih, dengan perkara-perkara yang kita tak suka. Dengan sebab itu kita nak sabar dalam arti kata kita nak taat kepada Allah, dan juga kita nak sabar dalam arti kata kita nak tegahkan diri kita daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala murka. Itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya sahaja orang yang sabar tadi itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri yang nak balaskan ganjaran kepadanya. Dengan sebab itu, marilah sama-sama kita mengsahuti apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata di dalam Al-Quran.
mengaji wi banyak, berilmu wi banyak, kemudian kita beramal. Setelah daripada tu kita tak dunia tepat dia, tahu kata matlamat hidup yang sebenar iaitu akhirat, iaitu syurga yang kita duk tunggu-tunggu. Tidak ada penat di sana, tidak ada mati di sana, tidak ada kesusahan di sana, tidak ada cara sakit kepala, sakit hati, tak ada di sana. Semua itu ada dalam syurga. Kegembiraan, benda yang ada redha dalam itu, benda yang sejuk hati, sejuk pandangan, dan kita akan kekal abadi. Itulah manusia yang Allah Subhanahu wa taala menjadi supaya kita itu tahu tujuan yang kita nak pergi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa zillash syirka wal musyrikin wa ansur 'ibadaka muwahhidin waj'al Allahumma hadzal balada aminan mutma'innan wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka ya rabbal alamin. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba' والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك الموحدين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.